Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita masih lagi pada ayat 55 hingga 60 dalam surah Az-Zariyat, muka surat 523, juzuk ke-27 surah Az-Zariyat, iaitu matlamat kehidupan seorang insan. Muka surat 523, juzuk ke-27 surah Az-Zariyat ayat 55. Are you ready? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
InsyaAllah tadabbur kita pada pagi ini ialah daripada surah Az-Zariyat ayat 55 hingga ke 60, siri kedua. Yang berbahagia Fadilatul Imam Tuan Bilal Nazir, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, Datuk Datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat saudaraku fil imani wal aqidah yang didoakan kebaikan berpanjangan. Dalam ayat 55 Allah mengingatkan Nabi SAW agar senantiasa dalam hal keadaan memberikan peringatan. Wa dzakir. Dalam kaedah bahasa Arab, huruf kedua bila mana diletakkan syaddah, ianya suatu bentuk penegasan. Cuba tengok, wa dzakir, kaf tu ada syaddah, kan? Wa dzakir, dia punya nak bunyi dia pun ada wa dzakir, berikan peringatan. Nanti ditanya orang, bukankah ayat ini diturunkan ke atas Nabi, bukan diturunkan ke atas kita? Dan Nabi SAW berdakwah kepada para sahabat. Nabi dan sahabat dah meninggal. Kaedah Quran, al-ibratu bi umumil lafzi. Ibrah kepada lafaz umum, la bi khususi sabab, bukan kepada sebabnya nuzul. Ayat ini turun juga ke atas kita, wahai pemimpin. Wahai pemimpin negara, negeri, wahai pemimpin daerah, wahai pemimpin kampung, wahai pemimpin organisasi, agensi, wahai suami, wahai ayah, wahai diri sendiri yang memerintah dan memimpin diri sendiri. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu. Dan peringatan itu berasaskan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' dan Qiyas. Tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Peringatan yang daripada Al-Quran, peringatan daripada As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, sifatnya tanfa', manafa'ah. Tanfa' memberikan manfaat. Pernah kita sebutkan bahawa tanfa' ini fa'ilul mudhari'. Fa'il mudhari' dalam bahasa Arab maksudnya memberikan faedah, manfaat yang berterusan. Siapa yang nak dapatkan manfaat daripada peringatan ketika sakit, masa sakit, dengarlah peringatan. Kalau ustaz, saya dekat Wat, macam mana nak tengok nak datang masjid? Sekarang ada live. Sekarang ada live di handphone kita. Tidak memberikan, tidak ada alasan. Ketika bermusafir, kita dapat lagi mendapatkan manfaat daripada tazkirah, daripada live, daripada suhbah solihin, ustaz-ustaz yang kita suhbah dalam permusafiran. Ustaz bagi tazkirah sikit 5 minit sebelum nak lelap ni dalam musafir yang panjang ni. Alhamdulillah. Dan orang yang mendapat manfaat ialah orang-orang yang percaya dan memiliki kepercayaan, iaitu golongan mukmin. Sedang jemaah hadirin dan hadirat, pernah ditanya orang, ni atas muka bumi ni berapa bilion manusia, siapakah manusia yang paling hebat? Maka jawapannya orang-orang yang beriman. Tuan-tuan sidang jemaah, kita orang beriman ni ada 6 prinsip, 6 prinsipal, 6 rukun kehidupan. Al-imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil rusul, al-imanu bil kutubi al-munazzal, al-imanu bil qada' wal qadar khairihi wa syarihi, al-imanu bi yaumil akhirah. 6 rukun iman ini dipugar, disegar, dibajai, disirami, apa lagi, dipagari. Keimanan kita ni pagi, petang, siang, malam, susah, senang, dalam hal keadaan kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tadi tuan-tuan saya sebut wazakir kan. Tuan-tuan datang ke majlis ilmu ni, kan ada hadis sebut siapa yang menempuh satu perjalanan menuju majlis ilmu. Ingat balik mata Arab ni. Sahhalallah, sin ha lam. Sahhalallah. Huruf yang kedua tu ha, letak syadah. Sahhalallah. Nabi kata apa? Allah Tuhanku, sahhalallah. Allah akan mempermudahkan jalan-jalan menuju syurga. Orang yang nak dapat syurga di akhirat, di dunia, ketika hidup, ketika senang, ketika lapang, ketika muda, ketika hidup, kena duduk dalam majlis ilmu. Dulu saya, kawan-kawan saya bila ada yang bersara kata,
Tunggulah ustaz, nanti lepas bersara kot baru boleh datang kuliah maghrib. Ada seorang sahabat ni nak buat appointment dengan saya, no, lepas isyak. Marilah kita ada buat dinner alumni pukul 8 malam. I minta maaf lah, lepas bersara ni memang maghrib isyak time I. Kalau nak datang ke nak boleh tunggu pukul 9 lepas isyak, insya-Allah. Dah tuan-tuan, masa kita tuan-tuan, umur-umur kita, waktu-waktu kita, kehidupan-kehidupan kita tuan-tuan, kita sendiri kena cemburu kepada waktu kita. Masa dah tak lama, rumah kata pergi, kubur kata mari. Kuliah ilmu biasa orang buat lepas maghrib, lepas subuh, jarang kot lepas isyak kan. Jadi lepas isyak tak apalah, ada hal-hal lain. Maghrib dapat jaga berjamaah, isyak dapat jaga berjamaah dengan imam, dengan berdoa lagi. Maghrib isyak duduk iktikaf dengan kuliah ilmu lagi, subhanallah. Kita serius kepada kepunyaan kita, maka kita berhak mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada peringatan, maka datang ulama menyebutkan tuan-tuan bahawa perkara yang paling besar daripada persoalan peringatan ialah persoalan matlamat kehidupan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, tidak aku jadikan manusia, kecuali mereka jin dan manusia mengabdikan diri mereka kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bentangkan dan telah terangkan pada masa yang lalu tentang maksud ibadah. Dan ulama menyebutkan di sana ada lagi dua matlamat kehidupan. Yang pertama, aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sepotong hadis kursi yang panjang, ada lagi dua matlamat kehidupan kita. Ya bena Adam, li ta'buduni tawilan. Aku jadikan kamu, ciptakan kamu supaya kamu mengabdikan dirimu kepada aku berpanjangan. Hadis kursi ini menguatkan ayat Allah SWT, mentakkidkan ayat Allah 56 surah Az-Zariyat. Yang kedua, walitudzakiruni bukratan wa asila, supaya kamu sekiranya wahai sekiranya Adam mengingati aku dalam hal keadaan di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi matlamat kehidupan kita yang kedua tuan-tuan ialah aku hamba Allah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Allahu akbar. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatiku. Wala dzikrullahi akbar, dan hendaklah kamu mengingati aku dengan ingatan yang besar. Dalam tafsir Nasafi menyebutkan tuan-tuan, dan tafsir lain menyebutkan ingatan yang besar ini ialah salat. Awal pagi namanya subuh, tengah hari panas namanya zuhur, asar, petang, awal malam namanya maghrib 3 rakaat, sebelum tidur malam namanya isyak 4 rakaat. Itu ingatan Allah SWT. Sidang jemaah, saya pernah berceramah di satu sekolah menengah di Ampang. Ini anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. Lepas habis ceramah tu cerita tentang matlamat hidup manusia, hamba Allah, zikir kepada Allah. Tadi ustaz kata, ustaz, hidup kita kena ingat Allah. Saya nak tanya satu soalan. Ni masa makan dia tanya. Ada cikgu-cikgu, dia kata, ustaz, memang saya, ketua pelajar saya ni memang suka bertanya. Kan? Saya gerun kepada soalannya. Tuan-tuan cuba bayang, cuba kita dengar soalan dia kan. Berkaitan dengan kita punya hujahan. Tadi ustaz kata hidup kita kena ingat Allah SWT. Saya nak tanya ustaz satu soalan. Apa soalannya? Ustaz kata kena ingat Allah SWT. Saya nak tanya ustaz, kalau kami pelajar-pelajar ni tak nak ingat Allah SWT. Kan soalan dia. Tak nak ingat Allah SWT. Apa respon ustaz? Kan. Cikgu tu pun terbeliak. Apa punya soalan ni kan? Kan? Kena ingat Allah SWT. Kalau kami tak nak ingat Allah SWT. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya jawab kepada anak muda ini dengan jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan Allah dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maknanya a'rad dalam bahasa Arab maknanya tak nak ingat Allah, kan? Tak nak sembahyang, yang disuruh senarai list peringatan, suruhan, arahan Allah tak nak buat.
Senarai list larangan tegahan Allah, itu yang dibuat. Mak ayah dia dah hargai, guru kita dah hargai kepada guru, tak nak buat kerja sekolah kan. Apa kata Allah SWT? Maka baginya kehidupan yang sempit. Allah kata apa? Dia hidup kehidupannya kehidupan yang sempit. Mungkin dia kaya, tapi kekayaan dia tidak membawa kepada ketenangan. Mungkin rumahnya besar, luas, tapi hakikatnya sempit. Nanti di akhirat Allah SWT kata apa? Aku akan himpunkan mereka dalam hal keadaan butuh. Maka tuan-tuan, matlamat hidup kita ingat Allah. Siang ingat Allah, malam ingat Allah, tua muda ingat Allah, sakit sihat ingat Allah. Musafir mukim ingat Allah, dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Orang yang banyak ingat Allah, tuan, akan diingati oleh Allah. Dzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tadi sebut tadi, berikanlah peringatan, maknanya berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang-orang yang beriman. Dan peringatan itu bermaksud apa? Peringatan bahawa tugas kita, matlamat kehidupan kita yang kedua ialah aku hamba Allah yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang jemaah rahmatullah, ni fakta saya nak membumikan. Sekarang banyak grup WhatsApp. Saya tak tahu sedang jemaah Datuk Datin, tuan-tuan haji, ibu dan ayah, level ibu dan ayah saya, apa grup WhatsApp yang kita masuk. Saya nak sharing lah tuan. Lately ni banyak guru-guru WhatsApp yang bagus, yang dikedali oleh ustaz-ustaz. Antaranya saya pernah ikut satu grup ni, dia wawarkan dalam Facebook tapi dah tutup dah. Mungkin ada di kalangan kita yang masuk, wallahu alam. Kan, kalau yang perempuannya grup Odoj. Odoj tak apa ustaz? Odoj, one day one juzu. Ini saya tak jumpa lagi orang lelaki boleh buat. Orang perempuan yang datang bulan. Sini dah tak datang bulan aku. Boleh masuk Odoj. Tah mana-mana 30 orang mana grup, ada orang yang kerja luar negara, kerja dekat tempat orang tak kenal pun. Satu hari dia habiskan atas juzuk. Isi saya pun masuklah. Isi saya masuk, kadang-kadang dia tak boleh nak baca tu, dia suruh saya lah mangsanya kena baca. Tapi tak apalah. Dia satu hari dia pusing-pusing. Mula-mula juzuk 1, ni orang perempuan lah. Banyak dah saya tengok kumpulan Odoj. Orang lelaki tak ada lagi. Orang lelaki ni mungkin kuat berzikir. Kan? Orang lelaki dia ada grup salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari 1,000 alal aqal, paling kurang. Ni grup ni bagus. Saya dah masuk. Tuan. Ada satu ustaz yang dikendali betul-betul. Dia masuk ni, kalau tak boleh salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, tak apalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam lah. Kita pun tak kenal grup ni. Dalam grup ni macam-macam. Yang ada yang ialah lawan lah riak, kita tak kenal pun orang. Siapa yang boleh buat tanda 2,000. Siapa yang dia nak last, admin akan tutup pukul 11.59 malam. Admin dia akan kira, dari kerja dia akan kira, dia akan umumkan. Okey, inilah jumlah kumpulan kita ni, berapa orang ada ni, 200 orang ni, campur-campur, ada 1,000, ada yang 5,000, ada kumpul. Subhanallah. Dia cuba, kadang dia buat graf, cukup sebulan dia buat graf. Subhanallah. Jadi kita bersemangat. Kumpulan-kumpulan ni tuan-tuan yang kita nak masuk. Tuan-tuan. Yang kita berzikir, ya kadang-kadang boleh ustaz, Allah ustaz nanti riak saya buat sendiri, silakan. Tapi ada kadang kita memerlukan semangat dalam grup ni, kerana keluarkan ayat-ayat, hadis-hadis, kata-kata ulama berkaitan dengan kelebihan-kelebihan salawat yang kita termotivasi. Daripada kita masuk grup-grup, bukannya tak boleh, grup-grup yang pelik-pelik ni kadang-kadang asal tengok saja mata kita lupa kepada Allah, asal kita baca saja datang kepada urusan mufat, wal iazubillah minta jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua nak beritahu bahawa aku adalah hamba Allah yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut zikir, dia ada bahan zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Disebut dalam hadis, siapa yang baca zikir ni tuan-tuan, ganjaran pahalanya sebanyak pasir, lebih pasir dan seluruh pantai atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Macam-macam zikir tuan. Alat zikir, bahan zikir, tempat zikir masjid, madrasah, tempat rumah anak yatim. Ini tempat-tempat yang perlu kita perhalusi. Dan yang seterusnya tuan, yang ketiga tuan-tuan, matlamat hidup kita selain aku hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, aku adalah hamba Allah yang mengingati Allah SWT pagi dan petang, siang dan malam. Yang ketiga, walitashkuruni katsiran, dan hendaklah kamu mensyukuri kepada aku berbanyak-banyak.
Yang ketiga, aku hamba Allah yang bersyukur kepada Allah berbanyak-banyak. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian jemaah mati Allah, tugas kita yang ketiga ialah bersyukur kepada Allah berbanyak-banyak. Ditanya orang, dah kenapa ustaz? Kenapa nikmat Allah SWT? Kerana nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita terlalu banyak. Dalil, kan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, nikmat Allah SWT terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kamu nak menghitung, mengira nikmat Allah SWT, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Banyak nikmat, terlalu banyak nikmat. Allahu Akbar. Kan sekarang ni kira apa? Sewa-sewa kan. Duduk rumah sewa, cucu kita rumah sewa, anak kita duduk, kau tak beli rumah lagi. Ni udara kita tuan, kalau nak kira sewa lah tuan. Kita kira lah satu hari 1 sen. Cuba kita kira tuan. Daripada kita umur tuan-tuan, kita kira 1 sen sampai umur kita sekarang 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun tuan-tuan, berapa kita kena bayar? Mana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, pernah satu ketika Sayyidina Umar tatkala duduk di hadapan Kaabah, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, kategorikan aku, masukkan aku daripada golongan yang sedikit. Yang mendengar doa Sayyidina Umar ni kalangan min kibari sahabah. Ditanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa kau berdoa kepada Allah, masukkan aku daripada golongan yang sedikit? Qalil sedikit, banyak kasir. Qalilun kasirun, sikit dan banyak, qalil. Sedangkan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, kawasan peluasan jajahan Islam, taklukan Islam semakin luas. Kisra Parsi dibuka, Rom dibuka, seluruh orang-orang Arab di Jaziratul Arab yang besar tu, semenanjung Arab tu, padang pasir Arab Badui, ramai yang masuk Islam, afwajan masuk Islam. Tiba-tiba Sayyidina Umar doa di hadapan Kaabah di lokasi mustajab supaya masuk daripada golongan yang sedikit. Ini pelik. Ditanya kepada Sayyidina Umar menjawab dengan jawapan Al-Quran. Apa kalian tidak pernah mendengar ayat Allah SWT, wa qalilum min ibadiyasy syakur, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit dari kalangan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah ni ramai, tapi di kalangan hamba Allah ramai itu yang sikit, mereka yang bersyukur. Syakur, orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, lepas dapat nikmat kita selalu berdoa dengan menzahirkan syukur. Tadi kita bangun tidur, sebahagian daripada kita tuan yang baca, mungkin ada sebahagian yang tak lupa baca lah ustaz. Dapat nikmatnya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita muhasabah tuan, macam kita makan kan. Kita makan, mungkin kita tempah meja dekat mana-mana kedai makan, restoran dan seumpamanya. Sebelum makan memang kita ingat baca doa. Suruh cucu kita yang hafiz Quran. Namun selepas makan tuan, banyak yang terlupa. Suruh pula cucu yang lain yang hafiz Quran baca doa. Alhamdulillahillazi at'amana, doakan balik kepada orang yang belanja makan, doakan kepada sekalian yang hadir. Kita lupa tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, syakur ini pernah disebut oleh Nabi SAW dalam sepotong hadis, mereka-mereka yang dapat masuk syurga, yang Nabi SAW gelarkan mereka golongan Al-Hamadun, alladzina yadkhulunal jannah, mereka yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Iaitu mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala tak kala mendapat nikmat kurnian daripada Allah, dan tak kala mereka mendapat ujian dan musibah daripada Allah pun mengucapkan tahmid dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kalangan kita ada yang diuji dengan musibah, dan bila tengok dengar cerita orang lain, ya Allah, rupanya ada orang lain teruk lagi kena musibah, teruk lagi, sukar lagi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur kepada Allah tuan, di antara poin yang lain, Allah jamin, mendapat jaminan Allah, Allah akan tambahkan lagi. Allah akan tambahkan lagi. Wala in syakartum la azidannakum,
dan sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat kurniaanku, aku Allah Rabbul Alamin, la azidannakum, aku akan tambahkan lagi nikmat. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang ada asas bahasa Arab, dengar ayat Quran ini. Udahlah, ayat Quran satu, dia punya kaedah tu, insyartiyah tu. Wala in syakartu, Allah berkata apa? Hamba-hambaku, kalau kamu bersyukur, kan syaratnya bersyukur. La azidannakum. Kaedah bahasa Arab kan Allah SWT sebut dengan nun syaddah. Nun syaddah ni confirm jadilah. Confirm jadilah. Yang cakap tu Allah, bukan manusia. Manusia ni janji macam-macam, kadang-kadang lupa, kadang-kadang buat alasan, kadang-kadang memang tak nak buat, tak nak laksanakan. Allah sebut la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah menjamin Allah SWT akan menambahkan lagi. Kita minta Allah sihat, kita gunakan kesihatan, mari masjid, baca Quran. Kita mata yang kita ada ni, kita baca Quran. Tenaga yang kita ada, kita tolong orang, infak, wang yang kita ada, Allah tambahkan lagi. Tambahkan kesihatan, tambahkan rezeki, tambahkan lagi ketenangan, sakinah, luar biasa. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu secara ringkasnya tuan-tuan ada 3 matlamat kehidupan kita. Yang dihuraikan dalam sepotong hadis kursi yang panjang, aku adalah hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aku adalah hamba Allah yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan di waktu petang. Maksudnya tuan 24 jam. Dalam bahasa Arab, asbaha wa amsa. Asbaha pagi, amsa ni dia mencakupi petang. Sebab tu ada doa kan, amsaina wa amsal mulku lillah. Dia berpetang, dia tak sebut amlaina, tak ada. Bahasa Arab amsa tu di cover. Sebab tu dalam hadis cerita pasal malaikat yang bersilih ganti. Tadi kan kita subuh tadi ada malaikat malam dah naik atas dah. Malaikat malam dia naik atas dah. Ya Allah tanya, malaikat apa cerita? Aku tinggalkan hamba-Mu wahai Allah dalam keadaan mereka beribadah bersolat kepada-Mu wahai Allah. Turun pula malaikat yang cover pagi sampai waktu asar. Waktu asar pula nanti malaikat lain pula yang cover malam pula, yang siang tadi naik pula, yang lain untuk cover pula. Dia bersilih ganti subuh dengan asar. Sebab tu kaedah sebut asbaha wa amsa. Maka kita mengingati Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang, maknanya siang dan malam dalam hal keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mulakanlah tuan-tuan dengan bismillah, paling kurang naik kenderaan bismillah. Nabi SAW sebut kullu amrin, setiap perkara dan urusan, la yabda'u bi bismillah, kita terlupa nak memulakan dengan nama Allah, fahuwa aqta fahuwa ajzam. Pekerjaan yang kita buat tu tak ada hubungan dengan Allah, tak ada kaitan dengan keberkatan, tidak ada pertolongan daripada Allah SWT. Paling kuranglah tuan-tuan naik kenderaan bismillah, makan bismillah, apa pun nak buat dengan memulakan dengan nama Allah SWT sebagai asas. Aku adalah hamba Allah yang mengingati Allah SWT. Dan yang ketiga tuan-tuan, aku adalah hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bersyukur apa yang ada tuan-tuan. Apa yang kita sedekahkan itulah milikan kita di akhir akhirat. Apa yang kita berikan kepada orang tuan-tuan, itu adalah milikan Allah, milikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya pada ayat 57 dikaitkan tentang matlamat kehidupan ibadah itu dengan persoalan rezeki. Dan Allah memulakan dengan nafi dulu. Manusia, bukan kamu yang aku minta beri aku rezeki, bukan kamu yang aku minta beri aku makan. Allah nafikan. Dan Allah memperkenalkan, innallaha huwar razzaq, ayat 58. Akulah Allah yang mengurniakan, yang menganugerahkan rezeki. Razzaq, dua ada syaddah tuan. Allah. Jadi tuan, persoalan rezeki ni persoalan keimanan. Pernah kita sebutkan sebelum ni tuan, saya cerita pasal apa tu? Nasi ambeng. Tuan ingat lagi tak? Nasi ambeng tu kan. Saya pun tak tahulah tuan. Macam manalah kan, daripada Banting, lepas tu ceramah tuan-tuan, nak pergi sampai dekat 12 lebih tuan-tuan. Rupanya nasi ambeng yang saya bawa daripada Banting pergi ke Kelang, kat Meru tu rupanya adalah telah ditentukan Allah untuk anak Jawa yang budak bermasuk ni mimpikan nasi ambeng. Mana nak cerita tengah malam rezeki dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah Allah, jaminan kerja kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah SWT. Allah SWT akan jamin rezeki anak-anak kita, anak cucu kita. Rezeki yang paling besar ialah rezeki keimanan dan hidayat daripada Allah SWT. Minta kepada Allah SWT rezeki hidayat.
diberikan hidayah dan taufik kepada hidayah Allah SWT dalam melalui hari-hari baki di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ayat 59 tuan-tuan, last sekali Allah cerita tentang bagaimana ending orang-orang yang menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka itu berhak akan mendapat siksaan, dan minta kepada mereka ni jaga mulut, jangan culupa minta disegerakan kedatangan kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan tuan-tuan. Saya tuan-tuan, semakin kita nak dekat akhir zaman, masing-masing kita muhasabah tuan-tuan. Wallahualam, akan tiba masanya Imam Mahdi muncul. Adakah kita semua yang berada dalam masjid ini, kita boleh reconfirm tak, kita ni terpilih bersama-sama dengan ashabul haq, mereka-mereka yang memperjuangkan kebenaran di akhir zaman penuh dengan fitnah nanti? Kita dah mula muhasabah. Ustaz, macam mana muhasabah? Kita cek balik. Dulu kita ada solat tertinggal, qada. Ada orang tanya antara kepulan sembahyang sunat ba'diyah duha, tuan-tuan, kita tahu kita dulu pernah tinggal solat banyak. Keutamaan lepas subuh naik lagi subuh 2 rakaat. Lepas zuhur kalau tak, lepas zuhur naik lagi 4 buat. Lepas asar naik buat qada. Kita kena selesaikan hutang kita dengan Allah, dan hutang kita dengan Allah adalah lebih berhak daripada hutang kita dengan manusia. Puasa begitu juga. Kita ganti dan seumpama semasa kita gunakan sihat ni tuan, kita ganti. Sebab nanti tuan, insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Imam Mahdi, insya-Allah. Imam Mahdi memperjuangkan kebenaran tuan. Dan orang-orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW memang dah tak adalah. Hari ni tuan-tuan, orang yang menentang kepada perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW, golongan kafir, golongan munafikun. Sebab tu saya pernah sebutkan sebelum ini tuan, di zaman Nabi SAW dulu, bila Nabi SAW nampak awan hitam, Nabi berlari-lari anak. Antara sunnah fi'liyah Nabi semayang dalam masjid. Kalau kita nampak awan hitam tuan, kita minta jauh, minta perlindungan daripada Allah SWT, sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Dan ayat yang ke-60, maka celakalah dan binasalah bagi orang-orang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, iaitu pada hari kiamat. Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsir menyebutkan ini adalah ayat penegasan dan ayat reconfirm bahawa orang-orang kafir akan disiksa, dan mereka lah dijadikan sebagai bahan bakaran api neraka, iaitu hari yang dijanjikan, iaitu pada hari akhirat dalam api neraka Allah SWT, api neraka Jahannam. Bagi kita wal-iyazubillah min zalik, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, ayat 55 dan 56 kita dah sebutkan tentang 3 matlamat kehidupan, persoalan rezeki, persoalan peringatan yang asasnya Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, dan tentang sifat dan akhlak, tingkah laku orang-orang yang menentang perintah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah pun mati, tapi penentangan mereka itu diteruskan oleh anak cucu golongan kufar pada hari ini sampai berlakunya hari kiamat. Maka marilah kita pastikan diri kita berada dengan golongan-golongan orang yang memperjuangkan kebenaran. Yang Nabi SAW sebut dalam banyak dalam hadis-hadis fitnah akhir zaman, alaikum bil jamaah wal amma wal masjid, ke atas kamu dengan jamaah Islam bercampur ramai berdakwah, wal masjid, dasarnya markasnya ialah rumah Allah Subhanahu wa taala. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, antara hadis lain, hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah Islam dan serta kepimpinan mereka. Mudah-mudahan kita berada dalam jamaah kebenaran sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, ampun maaf yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami, kategorikan kami ya Allah, mereka yang hadir bersama-sama dengan kami daripada golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami ya Allah kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, nanti saat datangnya kematian menjemput kami, ya Allah, matikan kami dengan nama, dengan caranya husnul khatimah, kematian yang baik. Jangan kau matikan kami ya Allah dengan namanya su'il khatimah. Allahumma idfa' warfa' 'anna al-ghala wal waba' wal mihan
wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masaib ma zahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.